membaca kunut hatta yufariqud dunya, sehingga bercerai Nabi dengan dunia, mana wafat Rasulullah. Itu hadis yang kita pakai dalam mazhab Syafi'i, ya, sunat kita baca habis. Kemudian dia adalah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait wa innaka taqdi. Ini dipanggil sanad. Kalau kita baca berjemaah sampai sini, amin takat dulu. Ya, fa innaka taqdi, kita baca sama-sama. Fa innaka, semuanya engkau ya Allah, taqdi yang hukum, wala yuqda alaik, tidak engkau dihukum. Maknanya kita kena ikut hukum Tuhan, bukan Tuhan ikut hukum kita. Tapi dia baca tak faham, dia bawa hukum di sini. Ini masalah. Buat sekular ni, dia tak baca kunut buat, atau tak faham kunut. Kalau dia faham kunut tak jadi, dia mesti terima hukuman qada dari tu Tuhan, hukum hakam Allah Ta'ala. Sebab Tuhan yang membawa hukum, bukan Tuhan tu dihukum. Ya, Tuhan sebagai hakim, kita mahkum, kita yang terima hukum. Wa innahu la yazulu man mawalait, dan semuanya tidak jadi hina mereka yang maknanya berpegang bersandar kepada Allah Ta'ala, berwalikan Tuhan. Wala yuzuman adai, dan tidak jadi iz, tidak jadi mulia mereka yang menentang Allah, menentang engkau ya Allah. Siapa tentang Allah Ta'ala, dia takkan selamat, dunia akhirat tak selamat. Itu besar mana kunut kan. Baca kunut 50 tahun, kita cuma sikit kunut, kita ingat, tak dapat. Hidup kita ni buat peningkatan. Kedai banyak kan, di sini pun ada. Apa ni kita terjemahan, kita menghayati lah makna-makna. Sebab setengah daripada nak khusyuk sembahyang ni ialah tafahum ma'anil qira'ah, memahami makna-makna bacaan. Ini lebih persen dia untuk istighdarkan hati kita khusyuk. Bila kita baca, kita faham lebih makna khusyuk menghadap Allah Ta'ala. Tapi dalam permohonan-permohonan seumpama Allah tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muhammadin ini sejak antara menjadi nun kecil Muhammadin kan, kemudian juga hamzatul wasl, hamzatul wasl an-nabi, dia baca Muhammadin nabi, Muhammadin nabi, ya. Batu nun mati, tanwin nunun sakinatan habu akhiran lis labzan la khattan, itu kaedah tanwin. Makna tanwin dan nun mati berhubung di duduk di akhir kalimah isim, maka bila bertemu hamzah wasal an-nabi, dia nampak dia punya pecahan. Muhammadinin nabi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Kalau wasallallahu baca wasallam, kalau Allahumma salli baca wasallim. Yang Allahumma salli hujung wasallam, asli wasallallahu hujung wasallim. Itu nahu ditabukkan. Dia tak kena kaedah Arabia. Kalau fi'il madhi dengan fi'il madhi, kalau fi'il amar dengan fi'il amar, kaedah dia bukan ni. Atau dia antara lafaz ya kunut yang disunatkan kita baca, dan hukum dia adalah sunat abad. Maknanya kalau orang tak baca sunat kunut, maka sunat bagi dia tampal dengan sujud sahwi. Ya, sama ada dia tinggal sengaja ataupun terlupa pun sunat tampal. Kalau sengaja lagi Allah tampal. Ya. Kemudian kalau dia teringat ketika dia nak turun, ya, dia terlupa baca kunut, dia pun nak turun aja, belum sampai rokok, tapi jangan sebut kan dia pula, kan dia break jajah. Dia pun teringat aja, maka boleh dia sunat dia bangun balik. Sunat dia bangun balik dan baca doa. Kalau dia dah mencangkung, dah lepas sepadan rokok, boleh, ya, sunat boleh kembali, tapi dia kena sujud sahwi. Dua. Yang ketiga, kalau dia dah jejak kepala dia dekat lantai dan sujud, dia bangun balik, jawab dia batal sembahyang. Sebab dia dah bersepakat dengan rukun lebih besar daripada sunat. Kalau dia sampai pada rukun, dia tak boleh bangun. Dia tak boleh bangun. Itu juga tahiyat awal. Kalau dia bangun baca tahiyat awal, dia lupakan dia bangun, nak bangun aja, belum sampai hak rokok, dia teringat, duduk balik baca sunat dan tak ada kena apa. Kalau dia bangun dah tegak, lepas bungkut dah lepas yang tidak, tapi belum kiam, dia turun balik baca tahiyat, boleh, tapi kena baca sujud, kena tambah sujud sah. Kalau dia tegak dengan kiam, kita tak boleh. Kalau dia turun balik, batal sembahyang. Sebab bila kiam dan dia ittisaq di rukun ini, sudah bersepakat dengan rukun, ya. Maka kalau dia sebelum sampai tu dia sunat sujud sahwi. Habis. Kalau sujud sahwi imam tak buat, ya,
Sujud sahwi ni dalam kaedah fiqh dipanggil apa? Muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Sujud sahwi ni muafakat pada buat. Apa makna muafakat pada buat? Kalau imam buat sujud sahwi, wajib makmum kena buat. Kalau imam sujud sahwi, makmum tak buat sebab dia 2 kali sujud. Bila dia takhaluf, dia panggil takhaluf fuqshif, menyalahi yang keji sangat. 2 kali sujud, bangun, sujud balik, makmum duduk. Mana? Sedangkan kita ikut imam. Innama ju'ilal imam liyutamma. Semua dia jadikan imam untuk diikut. Sampai 2 kali imam pergi sujud, dia tengok maka batal semayang. Ya. Mana muafakat pada buat? Mana bila imam buat, wajib makmum kena buat. Kalau tapi tidak pada tinggal. Mana kalau imam tinggal, dia ada kes sujud sahwi tak wajib kunut. Dia tak baca sujud sahwi, dia tak buat, maka dia salam. Maka tak wajib kita muafakat pada meninggalkan, dengan bahawa kita boleh buat sendiri. Ya, itu makna tak wajib pada tinggal. Maknanya tak wajib kalau imam tinggal sujud sahwi, kita pun wajib meninggal. Tak. Maknanya kita boleh buat sendiri. Imam dah salamkan, kita pun turun lah. Dia kena niat sujud sahwi lah sebab dia fadlah. Fadratis salah, dia bukan rukun dia. Itu dia antara dia. Jadi kena tengoklah, kena pandai politik dia tu imam. Ya. Kalau tengok belah-sebelah tabi itu, orang perempuan kalau untuk tua dia tak faham, tunggu saya kadang-kadang kena macam ni, dia tak buat. Dia tanya kenapa tu kita buat sujud sahwi. Belakang tabi, orang tak nampak orang tua ramai. Kalau aku sujud kan dia tercengang buat nyanyi ke dia. Kita nak ambil sunat, nyanyi ke batal mayam dia orang. Itu kena tengok juga lah. Macam-macam bacaan dia sebut. Habis itu. Dan setengah itu wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah